Welcome to Take Me to Sarawak, the travel show that takes you on a journey for great food, culture, and meeting interesting people in little-known places. Follow me as I rediscover my homeland. Aram, kita rawon? Hai. Dah ready? Dah. Jom kita ride. Okay. Oh ha! In this episode of Take Me to Sarawak, we're going to start at Teluk Melano, which is located at 0 kilometers, which marks the beginning of Sarawak. This was once a sleepy fisherman village, but since the construction of the Pan-Borneo Highway, it has slowly gained popularity with city folks that wants to berambe in kampong-style setting. Beyond sandy beaches and sunset waves, Teluk Melano is also home to the ancient art of bermukun. Panorama merupakan sebuah homestay yang coba kita usahakan bermula daripada tahun 2016. Aktiviti yang boleh dibuat di Panorama selain daripada kita bersantai, kita boleh buat snorkeling, melihat karang, bunga karang, koral yang cantik, air yang jernih. Dan kalau bertuah, nasib bagus, mereka akan nampak dolphin di sini. Ada dolphin di sini. Kemudian kita boleh main ATV, kita boleh berenang di tepi beach. So, enjoy aja kita. He's right. The water looks and feels good. And the ATV ride was a blast. It's a great place to spend time with your loved ones. So just unwind, bring a floaty or two, and enjoy the surrounding sights and sounds. You will definitely love it. Okey, uniknya Panorama, kalau pengunjung datang ke sini, biasanya kita ada program bermukun dengan mak gendang yang ada di sinilah. Itu yang uniknya lah. Sebab itu salah satu daripada tradisional apa yang ada di Sarawak, kita punya culture. Bermukun is a form of traditional poetry, and we'll be talking to the expert, the legendary Nenek Hasnah. Umur nenek masuk 78. 40 lebih nenek dah mula bermukun. Nenek akhir juga macam dah emak penakan, dah kakak kami memang dah dari awal lah. Wow! Over 40 years of bermukun. Nenek, kita nang champion lah. Maybe I'll give bertanda a try instead. Seems easier. Orang marik bermukun tu, nyuruh orang suka. Masa ialah kita menjual pantun dengan nenek. Nenek memalas disemak di dalam pantun, kata-kata di dalam pantun. Sampai bertemu jodoh, dapat jodoh pun si Tegal bermukun. Nenek bermukun dulu, pernah bermukun. Sampai diberi oleh konon-konon gerek lah. Orang lelaki beri nenek barang. Nenek nangis tau. Nenek kan si perasan. Buah mau tepi jeraya, buah katapang di atas meja. Munah bang mau ambil segera, beri barang ke buat tanda. Jangan beri. I see. Bermukun combined with dance was the courtship rituals of the past, a tradition that is slowly fading away. Orang cari jodoh dalam gig mare. Kini tu moden lah. Cari jodoh pakai kais-kais kata nenek. Betul. Nenek si pakai kais? Si mari surat nenek si pandai. Orang tua kata kau dijodohkan nak ikut aja. Pakai bertemu jodoh di dalam bermukun pun boleh juga. Pakai jodoh. Pakai berkawan lah sebenarnya. Pakai berkenalan. Ada aja orang berpantun untuk sebarang-barang cuk. Nganuk orang dah, mencabar orang dah ada juga. Sebab berpantun untuk kita dapat ngambil orang sebarang. Kadang-kadang orang sampai berkelahi pun dalam bermukun pun ada juga. Kita nganuk nenek, nenek nganuk kita. Bersaman-saman turun opis, naik opis bicara. Setegal pantun.
atuk dah disebutkan nama bermukun. Tapi kita main-main tu boleh pantun jahit, boleh bagus-bagus lah. Kita beribu raja ada nama bermukun. You are right, Nenek. Let's get down to the beat and get ready to clap your hands. Sungai Sarawak jauh ke hulu, singgah sebentar Tanjung Rambutan. Kini Sarawak sudahlah maju, kitalah rakyat bersatu padu. Kini Sarawak sudahlah maju, kita rakyat bersatu padu. Kita mesti pantun berkasih-kasih, bersayang-sayang, baik-baik macam kita kelakar, berborak hari-hari bah, macam ya. Pakai main-main dah pakai ibu. Nang ada tradisi bermukun tak bah. Waktu orang kenuri kahwin, dia adakan ya, kayak orang makan selamat apa ini ada aja orang menggunakan gendang. Sebab kini itu jarang bermukun sebab orang kenuri kahwin ada band, karaoke. Kadang-kadang bergendang tu tinggal, tapi mana orang berminat memang masih bergendang lah. Cara nak ngekalkannya kah? Senang aja. Misalnya yang muda-muda tu mau dilatih. Saya mau belajar. Yang dah pandai, kelak turun-menurun lahnya, kekal lahnya. Senang aja, mu sedaknya mau. Mu nak tu pupus habis, bermatin kami tu sadagit lah. Tradisi orang Melayu Sarawak bermukun. Sayang selasih di bawah batas, lama di tepi raya. Terima kasihlah kita datang, sudilah datang ke tempat saya. Terima kasihlah kita datang, bila datang ke tempat saya. Bangga berkali-kali, buah mentimun di atas batu. Disangka sama sekali kita bertemu di tahun baru. Tidak disangka sama sekali kita bertemu di tahun baru. Si paku gelang si ramai-ramai. Pulang Sikit pesan dia, jangan lupa Tok Lano. Jangan gerak kita pergi situ. Nenek Hasnah is probably one of the oldest bermukun experts, and she is truly a living treasure. Nenek ada pantun sih? Okay, bekal kita pulang. Au, Pantun lucu. boleh juga. Santubong beringgit-ringgit, Tanjung Datuk batu berjulang. Cium hidung, pipi gigit, pakai bekal kita nak pulang. With our heart filled with song and laughter, let's head off to the next spot for a sweet fix. This is Kampung Pinggan Jaya, an idyllic little village on the edge of the water and home to Sarawak's staple sweetener, Gula Apong. Gula Apong is a sugar substitute made from the sap of the nipah palm. From desserts to drinks, every local has fond memories of Gula Apong. And one of the experts in making Gula Apong is Alok. Hi Alok! Hai, kita nak cek gula apong kah? Jom kita masuk dalam. This is so exciting! Hai, nama kami Mahli, tapi orang kampung ni kami Alok. Pekerjaan kami molah gula apong, proses gula apong. Jadi kami molah gula apong tu dah hampir 10 tahun dah. Tok nak? Tu. Oh, tok. Oh, tok dah dipotong. oh tu belum lagi. Ya, kelak lah. Tu belum lagi, belum cukup matang, belum boleh dipolah. So, kena tok kita collect kejap nak? Kolek kejap. Proses gula apong tu dikira kita memang agak rumit sikit lah sebab
Bak rumah tu packing. Kita tera. Kami si. Let's back up a bit, shall we? Mula-mula kita pukul 6 pagi, kita ngasah pisau dulu. Pisau perlu tajam. Mau pisau si tajam, pala sadap akan rosak. Bekas ngasah pisau, kita pergi ngutip air yang kita tadah. Ngutip dalam 40-50 ringgit dulu lah. Tenggelam. Tenggelam air lekat. Apa-apalah kita ya? Kami tu setengah nak ngambil ngutip air sadap. Menurut dalam tu, berapa liter sana? Tu dalam tu 1,5 liter. Kenapa memotong kerak ya? Tu natuk mesti dipotong mati. Nya perlu dipotong. Pagi sekali kita motongnya, petang sekali. Kemudian kita angkut, ombak di tempat kita masak di langko. Kasih kita masang api. Kita masang api, bila api dah jadi, kita letak kawah. Kasih kita letak kawah ya, kita simpan penapis. Binatang banyak gedak, kita perlu penapis dah. Kasih kita curah air dalam kawah. Maunya dalam 70 liter air, kita masaknya dalam 4 jam ke 5 jam barunya masak. Bergantung dengan api juga lah. Mau apinya kuat, laju agaknya masak. Api slow, lambat sikit ni masak. Boleh kami cuba? Boleh. Coba. Bila gula dah masak, kita angkat kawah, kita gaul sampainya pekat. Mun gula ya dalam 20 kilo, kita gaul dah kurang lebih dalam 45 minit dah. Baunya likat, baunya jadi gula po. Sebelum kita masuk dalam bekas, kita tapis lagi sekali gula ya. Bekas kita tapis lagi, bila dah bersih, baru kita bawa ke rumah, baru kita packing. Gula pong kita dah siap, dah masak. Kita pergi rumah nak mula packing lagi. Making gulapong is not an easy task, but I sure hope packing it is easier. Kadang bini kami nolong packing, biasanya lah. Tinggal dengan bini, kasih kami masuk lagi lah dalam pukul 3-4. Waktu ya kami pergi nadah untuk masak besok hari. Dari pukul 4 kami nadah sampai pukul 6 lah. Sebelum matahari terendam lah. Mun dalam 70 ringgit, 80 ringgit, nasi lama sejam lebih saja. Mun sampai 100 lebih, 200 saya ada lama sikit lah. Sebab kuasannya besar. Memang apa untuk kuasan air masin, tepi sungai, kuasan yang licak-licak ya memang ya. Mun kita ada masa, kita pergi lebas sapong lah. Mencari tempat baru, kita mula baru. Kita goyang buah tematuk baru. Pakai nanti nak dah matilah. Buah tematuk dia buah apong sebenarnya. Jadi orang tua-tua mari nyebut je buah tematuk. Rasanya lebih kurang rasa buah nio lah. Boleh makan kedai aja, lagi sedap makan dengan gula apong pun. Buah tematuk. Tu nyaman makan tu. Mau kita nak ambil buah tematuk ya sebarang, si akan ada air sadap lagi. Sebab buah tematuk ialah kegunaan pakai kita mula air sadap. Dah matang ke belum? Tu kira dah matang lah tu dah.
dah boleh dipolah dah boleh jadi sadap dah tu dah. Sebab mua tu batangnya lembut macam tu, batangnya dah berubah macam tu, berarti dah matang dah. Mua tu masih kuning, belum matang lagi. 7 hari lagi dapat dipotong tu, dapat dipolah sadap macam ni atik. Sotok lagi muda. Tu lagi muda. Tu dapat dipolah juga, tapi jangka hayatnya agak ada naik sikit lah, pendek sikit. Ni si boleh ditinggal. Yang sentiasa dipotong aja. Apa beza tok dengan bunga nak kedai ayam? Bunga kedai tu ni masih muda. Ni si tahan. Mau kita mula macam tu, ni tahan. Ni dalam sikit tu dapat kita mula dalam 4 bulan. Toreh hari-hari. Yang luar air 4 bulan. Berbandingkan ya sebulan lebih je. Tapi nun cepat lagi mula. Ni si dapat intam ni hujan lebih, mati. Panas lebih, ni mati. Macam tu sih. Mun itu terlebih tinggi, terlebih tua, berarti ni belum boleh dipotong. Kita nunggu pucuk tu lah keluar lagi pula, baru kita boleh potong tu. Apung tu sebenarnya banyak kegunaannya. Mun orang mari musim naik mari daunnya dipolah pakai jedak molah atap. Dulu lah pakai orang molah kuih, seperti molah kuih celorot, kuih dang deram, kuih penyaram. Kebaikan gula apung tu tiada beri kesan dengan kencing manis. Bagi pengguna di luar nun lah. Hati-hatilah sebab gula apung tu kadang-kadang kelak orang nyampur dengan gula pasir. Lainlah dengan gula apung asli. Harapan kami nak diet gula apung tu sampai tahap antarabangsa. Selagi ada permintaan gula apung, selagi ialah kami mula gula apung. Tu gula apung liter itu. Masih. Okay, bye-bye. Terima kasih datang lagi. Making gula apong was not an easy task, but it was definitely an unforgettable experience. Stay tuned for more discoveries. We're here at Kampung Lintang in Kuching. This is where mother and daughter duo Norinda and Hajah Mastura work and live. They are traditional artisans who are passionate about preserving the art of keringkam. Hai, senang cari Muhammad Senang. Oh, ingat susah nak cari teh. Senang ke tak cari jalanan? Sila, jemput masuk lah. Kita masuklah. Keringkam is an art form that has been practiced for more than 100 years. Its delicate embroideries of gold and precious metals makes it a valuable piece of wearable art. Special flat copper needles are used to stitch the golden threads into nature-inspired motifs on the veils called selaya. In the past, keringkams were only worn by aristocrats due to its high price tags. But in recent years, it has become more accessible and is sought after by many. Nama kami Norinda binti Kerang Sungut, berasal dari Kampung Lintang. Untuk pengetahuan, keluarga kami memang semuanya membuat keringkam. Keringkam adalah kepingan logam, kepingan logam yang lembut dan halus dan disado dengan emas ataupun perak. Dan sulaman keringkam bermaksud proses menembus jarum ke dalam urat kain dengan prosesnya ke depan dan ke belakang. Biasanya motif tradisional untuk tudung, kami orang akan menggunakan motif-motif daripada alam semula jadi. Contohnya macam tu, kita panggil gunung ataupun puncak rebung lah. Dan juga motif-motif bunga seperti bunga kenanga, bunga pacar Jepun. Ialah motif-motif sulaman keringkam. Jadi kebiasaannya dia akan mengambil masa dalam 1 hingga 2 bulan lah. This beautiful work of art is a skill that is passed on through generations and honed with time. Kami start belajar tu dari kami kecil lagi. Selepas belajar dengan nenek, kami perhalusi lagi kemahiran tu dengan mak kami. Dengan selalu membantunya menyulam apabila dia mendapat tempahan yang banyaklah. Cik, berapa lama dah kita polah keringkam?
nak nyulam keringkam? Ha? Berapa lama? Dah nyulam kah? Lama dah. Dah dekat nak 50 tahun dah. Dari umur dalam 20-an, Mak. Saya ada belajar juga. Niat-niat orang tua nyulam, bah. Ngaco-ngaco mula. Ya, niat contoh-contoh bunga macam bunga kita dah lekat tu kan. Itu dia ikut lah. Untuk bunga apa? Ros. Istimewa keringkam. Istimewanya adalah tempat majlis, kata orang, dalam majlis keramaian yang besar-besar. Orang kahwin, orang bertunang. Penari pun makan juga. Kini orang Tok Gali dah tahu menghargai keringkam. That's why orang dah makin menunjukkan minat untuk memiliki sekurang-kurangnya sehelai keringkam. Dulu hanya orang-orang yang macam bangsawan lah yang ada memiliki. Kini tu orang-orang dah boleh pakai sebagai pakaian harian pun dah boleh untuk, tapi janganlah siklah terhebat tudung macam tu, yang akan pakai yang bawal yang akan disulam sedikit-sedikit di bahagian belakang atau di depan atau di belakang. Beli sayur. Boleh pergi pasar, beli sayur. Macam orang Brunei dulu, pakai beli sayur ikan. Jangan dikebagi, entah jangan naik ke atas atik. Kami telah banyak menerima tempahan juga lah untuk mula berbagai bentuk sulaman yang berbentuk bangunan dun, bunga rafflesia ataupun burung kenyalang. Yang untuk benda-benda macamnya kami akan lukislah pada outline-nya saja, dan lepasnya kami akan sulam ikut kreativiti kami dengan mencampurkan berbagai warna-warna pada keringkam. Patterns aside, the fabric that we choose is equally important. Kain yang digunakan untuk menyulam keringkam tu dua jenis saja yang kami gunakan lah. Pertama, kain bawal ataupun kain kasar rubia. Yang keduanya adalah kain chiffon. The keringkam are delicate and they need special storage care. Keringkam tu cara menyimpannya adalah menggunakan satu kertas yang dipanggil acid free. Lepas digolong dan dimasukkan di dalam sarung. Macam inilah cara kami menjaga. Tapi orang dulu ni akan lipat dengan kotak dan ikat dengan kain dan simpan dalam newspaper. Most importantly, we need to keep the threads nice and shiny. Cara nak menjaganya supaya berkilat semula, selalunya kita akan guna pupur segi empat yang ada cap amoy ya dipanggil, dan kita akan gosok di atas benangnya sehingganya berkilat. Who knew that face powder can be used to preserve gold? Grade benang keringkam tu ada, yang pertamanya adalah grade yang paling bagus, di mana walaupun kita dah keringkamnya dah berusia lebih ratusan tahun, tapi benangnya akan tetap berkilat. Dan yang grade benang yang keduanya adalah yang kita panggil tonji lah. Ia bagus juga untuk dibuat, tapi ia akan hitam. Lama-lama ia akan bertukar warna jadi hitam. Selain daripada benang perak juga akan berubah warna lah dibandingkan dengan benang tonji. These keringkam are so cool. I better start saving up and get one for myself. Keringkam tu sangat istimewa bagi orang Sarawak kerana ia adalah merupakan warisan kesenian yang diwarisi turun-temurun sejak zaman pemerintahan Brooke lagi. Sebagai seorang penyulam, kita memang menjaga seni tu daripada tercemar lah. Okeylah, setakat tu ajalah nak ditunjuk kami dengan Mak. Okey Mak, macam ni Mak? Setakat tu ajalah. Terima kasih kalau datang lagi. Hati-hati jalan. Bye-bye jalan. Jatuh yang angkat sendirilah. Sarawak is so full of beautiful surprises and I can't wait to bring you on the next adventure. For now, mupuak lo. Elak bertemu baru. This is Segolog. Oh, I'm salivating. Mencap sekejap lah. Aunty, macam mana pegang? Pegang Macam ni? Macam ni? Oh, I'm terrible at
this. You need skills, man.